Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Cikgu Yanti. Okey, baiklah. Kali ini cikgu ingin membuat penerangan mengenai kadar cukai untuk tahun taksiran 2020. Dia sama je untuk setiap tahun yang lain pun, 2019 ke 2018 ke kan. Cuma perbezaannya dari segi kadar dia tu. Kadang-kadang kadar-kadar yang macam 1%, 3%, 8%, ini saja yang berubah, tetapi cara pengiraannya adalah sama. Jadi cikgu hanya nak tunjuk cara untuk mengira sahaja. Kat sini kita tengok dulu. Okey, pertama sekali kalau kita tengok kosong ke RM5,000 adalah tak perlu bayar cukai, iaitu kosong, kadarnya adalah 0% dan cukainya tiada. Tetapi berbeza dengan RM5,001 ke RM2,000. Di mana kat sini kalau kita tengok untuk RM5,000 yang pertama dia kosong, dia tak perlu bayar cukai lagi. Tetapi untuk RM15,000 yang berikutnya sampai ke RM2,000, kadarnya adalah 1% dan dikena bayar sebanyak RM150. Maksudnya kalau untuk macam RM5,001 yang pertama tu pun tak ada kena bayaran lagi. Tetapi kalau untuk RM15,000 yang berikutnya kena bayar cukai sebanyak RM150. Okey, untuk yang kedua pula, RM20,001 hingga RM35,000. Okey, yang ni kan kadar dia adalah 3%, di mana untuk RM20,001 yang pertama kadarnya adalah sebanyak RM150 yang perlu dibayar. Dan RM15,000 yang berikutnya, sebab ni RM35,000 kan, RM15,000 yang berikutnya adalah RM450. Maksudnya kalau orang tu berpendapatan sebanyak RM35,000, dia perlu bayar RM450 tambah dengan RM150. Jadi dia kena bayar sebanyak RM600. Itu kalau pendapatannya sebanyak RM35,000. Sebab dia tulis kat sini RM2,000 yang pertama adalah sebanyak RM150 dan RM15,000 berikutnya adalah sebanyak RM450. Jadi itulah yang anda perlu tahu, cara nak mengiranya macam mana. Okey, untuk yang seterusnya RM35,001 hingga RM50,000. Okey, kat sini kita tengok untuk RM35,000 yang pertama. Okey, memandangkan kadar dia adalah 8%. RM35,000 yang pertama, pembayar cukai perlu membayar sebanyak RM600. Macam tadi dah, cikgu dah kata dah, RM35,000 tadi kena bayar RM600. Dia RM450 tambah dengan RM150. Dia kena bayar RM600. So tu untuk RM35,000 yang pertama. Tetapi RM15,000 yang berikutnya dia perlu bayar sebanyak RM1,200. Maksudnya kalau orang tu berpendapatan sebanyak RM50,000, RM1,200 tambahkan dengan RM600 akan jadi RM1,800. Okey, andai katalah kan, andai kata pendapatan dia bukan RM50,000, pendapatan dia RM40,000, cikgu. Macam mana tu? Okey, kat sini kan RM35,000 yang pertama dia dah kena bayar RM600. Okey, confirm. Okey, untuk RM5,000 berikut, RM15,000 berikutnya dia kena bayar RM1,200. Sebab apa kena bayar RM1,200 ni? Dari mana dapat tu? Adakah anda terfikir dapat daripada mana? Kat situ kita kena kira. Maksudnya cuba anda darabkan 8% ni, anda darabkan dengan RM15,000. Anda dapat berapa? Cuba anda darabkan. Kalau anda darab, anda dapat sebanyak RM1,200. Betul tak? Kalau anda darab betul-betul lah. Okey, anda darab. Okey, baiklah. Kalau untuk RM5,000, contohlah tadi dah
kata orang tu pendapatan dia RM40,000. Okey, jadi untuk RM5,000 yang berikutnya, maksudnya RM5,000 kena darab dengan 8%. Jadi dia akan dapat berapa? RM400. Maksudnya 400 kena tambah dengan 600, dan dia punya orang kata cukai yang perlu dibayar oleh golongan yang berpendapatan yang sebanyak RM40,000 adalah RM1,000. Itu cara kira dia lah. Maaf cikgu tak dapat tunjuk macam ni sebab cikgu hanya streaming macam ni je. Jadi itu cara nak mengiranya. So boleh faham lah, harap anda faham. Okey, ni pula kalau untuk RM50,000 RM1 hingga RM70,000, kadar dia dah naik 14%. Jadi untuk RM50,000 yang pertama RM1,800. Macam cikgu kata tadi, dia dah kena tambah dua-dua ni untuk dapat RM50,000. Dia dah ada RM1,800 kena bayar cukai. Dan manakala RM20,000 yang berikutnya adalah sebanyak RM14,000 ni, kita darabkan dengan RM20,000 dapat RM2,800. Tapi kalau orang tu berpendapatan sebanyak RM70,000, RM2,800 tambahkan dengan RM1,800 akan dapat RM4,600 yang perlu bayar cukai. Gitu. Okey. Lepas tu kita tengok lagi bawah-bawah. Banyaknya cukai dia. Okey, RM70,000 RM1 hingga RM100,000. Okey, untuk RM70,000 yang pertama, dia kena bayar RM4,600. Betul tak cikgu kata tadi kena tambahkan dua-dua ni, dah dapat RM4,600. Dan manakala untuk RM30,000 yang berikutnya, kita cuba darabkan RM30,000 ni, darab dengan 21% ni, dapat RM6,300 tak? Okey, dia dapat RM6,300 untuk tahun yang berikutnya. Okey, kalau macam RM80,000 lah cikgu, anda kata pendapatan dia RM80,000, dia bukan RM100,000. Macam cikgu kata tadi, sebab dia kata RM30,000 berikutnya, jadi RM10,000 tu anda darabkan dengan 21% ni, anda dapat memang berapa? Okey, kalau anda dah darab, anda dapat okey, cuba darab RM10,000, anda darabkan dengan 21%, anda dapat sebanyak berapa? Tambahkan dengan ini, dengan RM70,000 yang pertama tadi. Jadi anda dapatlah amount RM80,000 punya cukai yang perlu bayar. Kat situ itulah konsep yang anda perlu tahu. Okey, cikgu harap anda faham kat situ. Okey, yang berikutnya pun sama juga. Cikgu rasa cikgu tak perlu ulas, sama je. Ni kat sini kalau anda tengok, okey, ni dah menaik dah dia punya kadar peratusan cukai yang kena bayarnya. So anda tengok ni, okey, ni berapa berikutnya. Okey, dia sama je semua sekali, tapi yang bawah sekali cikgu nak terangkan. Okey, andai kata pendapatan melebihi RM2 juta, setiap ringgit yang berikutnya adalah dikira sebanyak 30% kadarnya. Macam mana tu? Macam tadi pendapatan dia RM2 juta kan. Okey, dia kena 2 juta ni, dia kena RM517,650 kena tambahkan dengan RM280,000, dan dia kena bayar sebanyak RM797,650 dia kena bayar. Tu untuk 2 juta. Tapi kalau melebihi 2 juta, setiap ringgit yang berikutnya kena darabkan dengan kadar peratusan sebanyak 30%. Kalau macam contohlah pendapatan dia RM2,100,000, RM100,000 tu darabkan dengan 30% setiap ringgit yang berikutnya. Okey, jelas lah? Cikgu harap anda jelas perkara ini. Sama juga dengan tahun-tahun yang lain pun sama juga. Orang kata dia punya ni, cuma perbezaannya dari segi kadar dia berubah-ubah setiap tahun, ikutlah kepada bajet ataupun modal kerajaan. Macam mana kan, kadang-kadang kadar ni berubah-ubah setiap tahun tak sama.
Jadi cikgu harap anda faham apa yang cikgu terangkan dekat sini dan anda boleh praktikkannya. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.